Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujda fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Shadaqallahul azim. Yang dikasihi saudara pengacara majlis pada pagi ini, yang dimuliakan saudara pimpinan Surau Al-Hana, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Siap, seluruh teman-teman yang tinggal di kawasan ini, anak-anak karya, tuan-tuan dan puan-puan hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sedikit kekeliruan pada pagi ini. Kami sudah sampai ke Masjid Abdul Rahman, Tengku Abdul Rahman. Dan saya selepas tunaikan salat subuh, sunat subuh, ada orang datang jumpa saya. Dia kata, silap kot, patutnya doktor punya program kuliah duha. Saat ini pukul 9:30 kuliah duha. Dan kita masuk masjid tadi, kita tanya, saya punya program bukan pagi ni? Ada 3 orang. Ya. Jadi kita pun tak tahu program kita ke, bukan program kita ke. Memang malam tadi pun kita bincang-bincang Al-Hana. Kita ni orang luar, kita tak tahu Al-Hana tu sopa Tengku Abdul Rahman ke, tak sopa Tengku Abdul Rahman ke. Kita tahu apa yang dibagi pada kita. Kita ni banyak perempuan ni, kita ni tiap-tiap hari boleh dikatakan 30 hari dalam sebulan, 7 hari seminggu, kita pusing satu negara. 5 hari yang lepas kita di Johor Bahru, 6 hari di Johor Bahru. Hari ini 6 hari kita turun kemari, balik 13 hari bulan, turun pula lagi sampai Pek Buntak sana. Lepas tu turun pula ke Johor balik, ke Terengganu balik, ke Penang balik. Saudara, kesian isteri di rumah, kesian anak-anak. Saya ada 13 orang cucu. Mereka tinggal selalu dipadu atas riba. Dan ni nak riba siapa kita pun tak tahu dah. Tapi saudara, kenapa kita buat kerja-kerja ni? Pasal kita banyak dosa dalam hidup ni, tuan-tuan dan puan. Lagu mana nak tutup lubang-lubang dosa? Lagu mana kita nak tutup lubang-lubang dosa? Penuh dosa ni, daripada kepala sampai kaki ni dosa. Dosa kepala, dosa otak ni. Duk fikir ni bukan-bukan, dosa otak. Dosa mata, dosa hidung, dosa telinga, hak dosa, kumpulan dosa ni, tinggal ni, hak lidah kita ni. Ya Allah, ni dosa. Apa lagi dosa? Dosa perut ni. Kita yang duk kerja ni, tuan-tuan dan puan, bawa balik rezeki ke rumah, kita tak tahu sebagian daripadanya haram. Dan kita tahu, kadang-kadang kita tahu itu haram,
Patutnya kita punya claim sebulan tu ada 375. Kita bagi 425. Lulus pegawai keuangan. Kita pun seronok tiap-tiap bulan ada tambahan RM75. Itu haram. Bawa balik duit, beli barang makanan, kita nampak masuk rumah, isteri sedang menyusukan anak pakai butir susu tu. Susu Dumex ke, Lactogen ke, Nespresso ke. Dan sebagai ayah yang bawa balik rezeki, bawa balik mai rumah ni, kita tahu dah susu tu ada unsur-unsur haram. Haram masuk dalam perut kita jadi darah daging. Yang wajib bagi darah daging itu ialah api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah kezaliman seorang ayah nak buah anak dalam neraka ni? Seriusnya tuan-tuan, tuan-tuan fikir. Saya dulu kerja, tuan-tuan, PTD namanya, Pegawai Tadbir dan Diplomatik. Pegawai Tadbir Diplomatik ni paling tinggi dalam negara ni, tuan-tuan. Ketua Setiausaha Negara dalam PTD. Kementerian-kementerian ni, kita ada dekat 34 kementerian ni, semua ketua-ketua kementerian ni PTD, dipanggil PTD. Kalau Kedah ni Pegawai Tadbir Negeri. Hak jadi DO ni Pegawai Tadbir Negeri. Hak jadi ketua keuangan dipanggil Pegawai Keuangan Negeri, Pegawai Tadbir Negeri. Ketua ada Setiausaha Negeri, Pegawai Tadbir Negeri. Lada sana Pegawai Tadbir Negeri. Begitulah saudara-saudara. Tapi saya dah nampak ada orang tak kisah. Ada orang tipu ni satu benda yang biasa. Bukan tekat tipu satu bulan dapat RM75, RM100 tambahan daripada klaim yang sebenarnya. Tapi macam-macam lagi saudara. Tangan ni, dosa tangan. Ambil yang bukan hak kita jadi hak kita, tangan ni. Duk lambai kawan ni. Duk lambai kawan waktu nak maghrib ni, lambai kawan. Jom kita pergi. Bukan nak pergi surau. Bukan nak pergi surah anak ni. 14 hari bulan Februari nanti, tuan-tuan, ada namanya Valentine's Day. Pernah dengar? Valentine's Day. Hari kekasih namanya, tuan. Anak Melayu sekarang, tuan-tuan, beria-ria meraihkan Valentine's Day. V-A-L-E-N-T-I-N-E. Valentine's Day. D-D-A-Y. Ini barat. Apa dia hari kekasih? Raihkan kekasih pada hari itu. Kemana nak pergi? Pantai Merdeka di sana. Mereka pergi dari pukul 5, balik pukul 2 pagi. Nun, meraihkan kekasih. Anak Melayu lah yang lebih-lebih, tuan-tuan. Anak Melayu lebih-lebih. Anak orang Islam lebih-lebih. Bagian fatwa kebangsaan telah lama mengharamkan Valentine's Day, haram. Tapi mereka tak dengar. Bila dia tak dengar perkataan haram tu? Mereka tak berapa nak solat, mereka tak berapa nak main masjid, mereka tak berapa nak main surau. Mana anak kita ni? Mana anak kita? Hak ni baru meneteh ni, baru meneteh. Mana anak kita? Mana anak dara kita perempuan? Mana anak dara kita? Tunjuk kat saya. Mana anak dara kita? Mana anak kita? Saudara-saudara, kalau kita tengok anak kita tak ada di surau pagi ini, tak ada kan kita fikir, patutnya kita teriak, ya Allah, aku teriak dah berapa tahun dah, ya Allah, dia tak pergi ke surau. Rumah aku dekat surau. Kereta ada, mutu ada, gerek ada. Tapi mereka tak main surau. Kita merasa apa sebagai ayah tengok anak tak main surau, tuan-tuan? Setengah daripada kita dah mangli dah. Balik nanti kita pula, tuan-tuan, kita pula cari mana mihun, cari mana nasi lemak, kita beli, bagi anak, suar dekat anak, pagi dimakan dengan mereka. Macam mana? Tak sebut pun hang tak main surau. Tak sebut pun Hasan Ali main daripada Kuala Lumpur dekat 5 jam buat kereta. Hang rumah hang tak sampai 5 minit. Tojang mutu main kemari, hang tak main. Apa hukum dia, tuan-tuan ni?
Serius lah tuan-tuan, benar ni serius lah. Saya pergi pusing keliling tuan-tuan, hari-hari nak cari anak muda umur sekitar 15 sampailah umur 25 tahun. Tak ada. Kosong, perempuan kosong. Tadi saya tengok masjid Tunku Abdul Rahman tu ramai betul tuan-tuan, ramai masjid tadi. Dan saya fikir nanti dalam kuliah duha pun ramai juga. Tuan-tuan datanglah, dekat je. Tadi ubah arah tadi mai kemari ni 8 minit je. 8 minit. Mainlah tuan-tuan, hari ni saya nak cerita nanti kuliah duha. Saya nak cerita bab, namanya tajuk saya ni, Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Puan-puan bukan bidadari, puan-puan ketua bidadari syurga. Itu saya nak cerita. Suami-suami pun minta mai lah. Datang. Dengarlah tuan-tuan. Berapa orang yang sudah buka kitab, buka buku nak cerita satu pemberian Allah Subhanahu Wa Taala yang paling hebat di syurga. Kita dapat bidadari. Pasal kita taat kepada Allah. Kata kita kasih Allah. Ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabili. Pasal kita sayang Allah, kita sayang Rasul, kita sayang mak, kita sayang ayah, kita sayang berjihad, menaikkan agama, memertabatkan agama, membangunkan agama, memuliakan agama. Sebab itu kita diberi bidadari. Nanti saya cerita tuan-tuan, lagu mana rupa bidadari syurga ni, la ilaha illallah, dalam hadis. Kalau seutas, kalau rambut ni satu benang ke? Satu-satu selai. Kalau sehelai rambut bidadari syurga berguguk jatuh ke bumi ni, dia punya bau rambut dia dapat dicium di antara langit dengan bumi. Tuan cuba bayang tuan-tuan. Ini hadis. Dia punya minyak wangi tu, tahu minyak wangi di syurga tu dapat dicium. Ada yang mengatakan dapat dicium sampai jauhnya 70,000 tahun perjalanan. Allah. Tapi itu bidadari yang dilahirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tak tahu ada pak ada mak di syurga. Tapi ada orang namanya wanita dunia. Ni, siapa dia? Isteri kita. Apa dia isteri kita buat? Allah jadikan dia, bidadari itu tunduk kepada dia. Dia jadi ketua bidadari syurga. Macam mana isteri kita boleh jadi ketua bidadari syurga? Datanglah pukul 9 nanti. Serius. Jadi kita ni nak didik isteri kita jadi isteri bidadari syurga. Kita didik ke tak didik? Kita didik aqidahnya, kita didik syariahnya, kita didik akhlaknya, kita didik ketaatannya, kita didik Al-Qurannya. Allah tuan-tuan. Saya nak tanya perempuan tengok wajah perempuan ni. Perempuan dah kahwin 30 tahun, 40 tahun, ada 20 tahun dah kahwin. Hari bila yang suami kita didik kita tentang tauhid? Bila suami kita keluar daripada mulutnya, Ina, kita hidup ni untuk mengesahkan Allah. Jangan mempersekutukan Allah, mengesahkan Allah. Hang tahu apa arti mengesahkan Allah? Adakah suami kita bagi tahu? Ina, kemarin hari Jumaat, dalam khutbah Jumaat, tajuk khutbah lebih kurang cerita mengenai Quran. Siapa yang baca Quran alif lam mim, pahalanya bukan alif lam mim, pahalanya satu alif, satu lam dan satu mim. Aku tengok hang tak baca Quran.
Aku pun tak tahu hang boleh tak boleh baca Quran. Hang semayang baca cara sir, cara dalam hati. Aku tak pernah dengar bacaan Fatihah. Aku tak tahu hang boleh tak boleh baca Fatihah. Ada suami kita beritahu itu. Jawab dalam diri aja. Kalau suami kita tahu dah kahwin 20-30 tahun, tak bagi tahu isteri, dia juru didik isteri, dia akan berjumpa dengan Allah. Fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri. Tunggu wahai suami hingga aku mendatangkan balasan aku kepada engkau. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah tidak memberi taufik hidayah kepada kamu yang masuk golongan fasik. Macam mana tuan-tuan? Saya pagi ni Ustaz bukan nak takut-takutkan kita, dok. Saya nak motivasikan mereka. Tak boleh hidup cara longlai macam ni. Saat nak pergi masjid, saat tak pergi, saat nak pergi surau, saat tak pergi, saat pergi subuh, saat tak pergi, saat nak sembahyang, saat tak sembahyang, saat nak solat, saat tak solat. Tak boleh Ustaz. Tak boleh. Dan inilah yang berlaku. Saat solat tak solat, anak kita tak solat. Tak percaya, mari kita balik rumah lah ni. Berhentikan kuliah, kita balik masing-masing, kita balik rumah. Buka pintu, tengok anak kita. Berapa orang yang di atas sajadah? Berapa orang atas tikar semayang? Kebanyakan pasal hari ni hari cuti. Hari Sabtu hari ni cuti ni. Oh, tidaklah lah. Tidak. Iblis pun kata tidaklah. Iblis ni sentuh kat sini, tuan pangkai ni. Tidaklah, huruf, tidaklah. Inilah yang berlaku. Bolehkah kita bertemu Allah dalam suasana begini? Saya tengok tuan-tuan pun setengahnya umur lagu saya ni. Kan? Mungkin saya lebih tua lagi, yang daripada seluruhnya saya lebih tua lagi. Umur saya 72 tahun, tuan. Tuan dah 72 ke? Berapa? Lebih? 66. Tengok tu, 66. Ish. Saya 6 tahun lebih tua daripada tuan ni. Tuan lagi muda lagi. 42 kan, macam mana kan? Berapa? 62 dah. Ustaz baru 10 tahun balik saja. Sekarang 72 tahun. Tapi saya tak boleh tidur. Tengok anak tak semayang, tengok umat tak semayang, tak boleh tidur, tuan. Fikir. Cuba kita nak masukkan pemikiran kita lagu Nabi. Nabi dalam tahajud Nabi, tuan-tuan dan puan, ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha. Sahabat tanya, lagu mana tahajud Nabi? Ya Aisyah. Aisyah jawab, bagi Nabi tahajud itu diwajibkan kepada dirinya. Bagi Nabi tahajud wajib. Bagi umat ini sunat muakkadah. Apa kata Aisyah? Aku antara orang yang paling hampir dengan Rasulullah bila Rasulullah datang ke masjid untuk melakukan tahajud. Aku lihat bila baginda sujud, waktu yang diambil, masa yang begitu lama waktu sujud. Dan aku dengar daripada dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu bunyi, tuan-tuan, satu bunyi. Lagu kita jeram ayak tu, buh dalam kawah, unggun dengan api yang marah tu, menggelegak tu. Begitulah bunyi dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan aku dengar, kata Aisyah, aku dengar terang, aku dengar Nabi sebut ulang-ulang. Apa Nabi sebut? Ummati. Umatku. Kita tak sebut umat. Anak kita tak sebut yang tak semayang tu. Isteri kita tak sebut yang tak semayang tu. Menantu yang baru kahwin dengan anak kita 3 bulan yang lalu, tak semayang, tak datang surau. Nabi cerita umat. Kepala Nabi umat. Dalam dunia sekarang ni, population dunia, penduduk dunia 7.8 bilion.
Umat Islam hampir 2 bilion. Itu umat. Antaranya mereka tinggal di apa namanya, kampung makmur ke? Apa nih? Taman makmur. Taman makmur. Dapat tinggal di taman makmur. Ramai. Saya tengok tadi rumah sederet tadi, masuk tadi. Oh. Tengok orang sembahyang tadi 2 saf aja. Macam mana tuan? 2 saf ni 1% daripada total population. Saya dah buat kajian ustaz, yang mai surau, yang mai masjid, kecuali Jumaat, 1% ustaz, 1%. Katakanlah keliling ni ada 3,000 orang. 1% 3,000 berapa tuan? 30 orang tuan. Ada subuh 30 orang. Waktu hujan renyai-renyai. Tak ada. Waktu hujan renyai-renyai di surah Hana ni tuan-tuan dan puan, mungkin ada 7 orang di belakang. 7 orang tak sampai setengah persen. 0.05%. La haula wala quwwata illa billah. Itulah hadis menyebutkan, ada hadis menyebutkan, tuan-tuan kata, Islam ini datang dagang. Islam akan kembali nanti dalam keadaan dagang. Islam ini tuan-tuan stranger. And Islam will go back to Allah as a stranger. Stranger tak tahu? Asing lah. Foreigner. Islam coming as a foreigner. And Islam goes back to Allah as foreigner. Maknanya asing. Islam itu asing. Saya nak tanya tuan-tuan, asing tak asing ni Islam ni? Nak tanya perempuan ni, jawab dalam diri, dalam hati jawab. Bila kali terakhir ahli keluarga kita bercerita mengenai Islam dalam rumah kita? Cerita mengenai Islam artinya mengenai Allah, mengenai Rasul, mengenai jihad, mengenai kebaikan, mengenai dosa, mengenai pahala. Bila? Cerita makanan, bab makanan, hari-hari cerita. Menantu nak balik ni, menantu nak balik, ish, kita buat tu tepung, contoh ada tepung, apa ada pakai tepung, ada daun pisang gitu putih, macam ada santan atas dia sikit tu, dia panggil apa? Tepung mukih. Ya. Oh, ada siapa buat kat sini? Saya suka tepung mukih ni. Pagi-pagi ni di mana nak beli tepung mukih ni tu? Mana? Hari ni kita beli dah, ada kat surau ni. Tepung mukih kalau betul-betul tuan-tuan ni, mak saya buat, masin tak basin, tawak tak tawak, hak atas tu, kepala dia tu, yang ada santan tu. Oh, Masya Allah. Sudah, itu kita cerita. TV kita, TV, perempuan punya TV ni, daripada sebelum maghrib sampai selepas maghrib, drama. Seluruhnya. Seminggu sekali, seluruhnya. Ada berapa Hindustan cerita. Cerita Shashi Kapoor, cerita Shami Kapoor. Allah. Tuan-tuan, itulah yang ceritanya. Shah Rukh Khan, cerita Shah Rukh Khan, Priyanka. Itu nama-nama depan tu, Bollywood tu tuan. Macam mana? Itulah. Ya Allah tuan-tuan, lagu mana kita nak berjumpa Allah? Katakanlah tuan-tuan, sampai masanya saya lah, kalau tuan-tuan takut saya, minggu depan mati, hari Selasa, minggu depan, Hasan Ali, kamu dah cukup hidup, 72 tahun, cukup dah, aku matikan kan hari Selasa. Tuan, walaupun sampai tak balik rumah ni, hari-hari ni, duk bagi ceramah ni, InsyaAllah, tahajud lah, walaupun sikit tadi pun tahajud lah. Tapi saya tak bersedia nak bertemu Allah. Betul ya tuan-tuan, saya tak bersedia nak bertemu Allah. Perempuan, minta maaf saya nak, ini rakaman namanya live streaming Facebook Facebook live streaming ni.
Pergi pada Hasan Muhammad Ali, Hasan, satu S, Hasan. Tuan-tuan akan dapat. Saya mula sembahyang. Pok saya imam, guru agama, guru Quran. Mak saya guru agama. Mak saya asal Kedah, Kota Sarang Semut. Tapi dia kahwin dengan ayah saya, orang Johor. Saya mula solat puan-puan umur 5 tahun solat. Saya belajar di Amerika 6 tahun setengah. Salji sampai 3 meter tu tuan, 3 meter salji, betul 3 meter. Pakai shovel tu, nak cari mana kereta aku, mana kereta aku, mana kereta aku. Ambil salji, lomok muka, ambil wudu. Tak tinggal solat. Tuan-tuan jangan silap, saya bukan nak promosi diri saya, ada. Tapi saya nak bagi motivasi. Quran, saya daripada kecil Allah takdirkan saya ni boleh bercakap. Saya awal bercakap. Mak saya kata umur 2 tahun tu dah boleh full sentence saya dah boleh dah. Ayat penuh tu saya dah boleh dah. Umur 2 tahun. Jadi umur 3 tahun setengah, apa ayah beli kat saya? My father never bought me toys. Tak pernah beli toys. 3 tahun setengah, bila saya dah boleh bercakap betul-betul, boleh sebut-sebut huruf, ayah saya beli muqaddam. Tahu muqaddam? Muqaddam. Alif dati a, ba dati ba, ta dati ta, sa dati sa, itu muqaddam. Saudara, saya duduk atas riba ayah, atas riba mak 3 tahun setengah. An, in, un, ban, bin, bun, tan, tin, tun. Ejaan dulu, kalau di Selangor, alif dua dati an, alif dua bawah in, alif dua empat un, an, in, un. Macam tu. Tapi dalam keadaan macam itu, tuan-tuan, dalam keadaan macam itu, saya tak bersedia nak bertemu Allah. Bagaimana? Kalau umur 40 pun tak berapa nak solat lagi. Ramai kawan-kawan saya ramai. Sebab itu saya tulis buku ni, tuan-tuan. 7 minggu umur buku ni. Ini buku yang ke-42. Saya dah tulis, Ustaz, 42 buku. Ini buku yang ke-42. Apa tajuk buku ni? Husnul Khatimah. Tadi imam tadi, antara doa yang akhir yang saya dengar tadi, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Apa dia minta? Kita pun amin. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah, amin. Wa la takhtim alaina bisu'il khatimah, amin. Apa dia? Allahumma khtim lana bihusnil khatimah, wa ya Allah, matikan aku dalam mati yang baik. Jumhur ulama mengatakan mati yang baik, mati mengucap kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Inilah husnul khatimah, impian setiap muslim. Husnul khatimah, impian setiap muslim. Menyedari hakikat. Saya ni bergaul, tuan-tuan tahu kan saya ahli parlimen dulu, Pak Buntak. Tapi tuan-tuan tak ingat kot. Tak ingat kan saya dulu ahli parlimen? Saya ahli Dewan Undangan Negeri Sungai Burung, Tanjung Karang. Lepas tu Gombak Setia di Gombak. Tuan-tuan, saya exco, tuan-tuan, exco kerajaan negeri. Kalau Sabah Sarawak, exco tu dipanggil menteri. Jadi tuan-tuan, dalam keadaan begitu saya bercampur dengan Tan Sri, dengan Datuk Seri yang atas. Campur golongan pertengahan, professional, lawyers, doctors, engineers, surveyor, professional, corporate people. Bercampur dengan orang bawah. Pasal kita ni wakil rakyat, bercampur dengan bawah. Nelayan, petani. Jenis manusia yang Banjar, yang Jawa, yang Bugis, Cina, Hindu. Maka saya dapat tulis buku ini, tuan-tuan. Betapa saya lihat
ilmu-ilmu agama di kalangan kita hampir-hampir kosong. Puan, ilmu asas, saya nak tanya ilmu asas, tak payah jawab, jalan mati saja. Ilmu asas namanya ilmu aqidah. Ilmu aqidah, ilmu tauhid. Puan-puan terangkan kepada saya sikit saja. Apa dia tauhid rububiyah? Apa dia tauhid uluhiyah? Terang. Kalau tak boleh, Masya Allah, itu sangat asas. Orang putih kata tuan, very rudimentary, very elementary, very basic. Macam mana? Buka pula yang kedua, syariat, fiqh. Bagi saya berapa syarat sah wudu? Berapa? Apa dia? Yang mana yang wajib, yang mana yang sunat? Berapa yang wajib? Anggota wuduk yang wajib berapa? Tak payah jawab. Jawab diri saja. Dia nak mati ni. Hasan Ali nak mati hari Selasa ni. Ambil akhlak tuan-tuan. Kahwin umur 10 tahun perkahwinan bagus. Dah lama-lama suami-suami ini tuan-tuan. Akhlak suami-suami. Isteri nanti tuan-tuan tengok kuliah duha nanti di Masjid Tunku Abdul Rahman tu. Habis kuliah duha tu, waktu minum-minum, ramai perempuan akan datang jumpa saya personally. Komplain yang pertama ialah suami-suami. Suami tak pergi masjid, suami tak pergi surau. Suami bengih. Suami suka cari-cari kesilapan. Suami cakap meninggi suara. Suami seksa saya, dia kata. Suami seksa saya. Yang cakap tu umur berapa? 69. Suami dia 73. Kesianlah tuan-tuan. Macam mana ni? Macam mana kita seksa isteri kita? Cukuplah. Enough is enough. Apa kita nak seksa isteri kita ni? Bahasa kita menyeksa mereka. Isteri kita tanya, bang, kita nak gulai apa petang ni bang? Tengah hari ni gulai apa? Apa-apa pun. Kawan tu tanya elok-elok. Nak cuba masak sesuai dengan selera cita rasa suami. Kita jawab begitu. Mana hati hang? Hati hang di mana? Hati hang di mana? You are heartless person. Engkau tak ada hati. Kesian ni wanita. Saya tahu ni. Ini macam isteri saya. Lagu isteri saya lah. Ada wanita bagi tahu saya tuan-tuan. Ada wanita bagi tahu saya. Ustaz, dia kata, hujung-hujung ni sejak 4-5 tahun yang terakhir ni, kadang-kadang suami saya dalam masa seminggu cakap dengan saya dalam 5-6 perkataan saja. Tak cakap tuan-tuan. Tak cakap. Keluar daripada rumah, dia jadi tukang karut. Kurang karut. Mana dia duduk minum kopi, situlah ramai orang. Balik rumah, mulut dia macam disil. Macam mana? Lagu mana makin lama kahwin, makin susut kasih sayang. Makin lama makin kahwin, makin hamba kasih sayang. Macam mana? Saya kahwin dah perempuan 47 tahun dah saya kahwin puan. Anak saya yang pertama pun 46 tahun. Senior lawyer perempuan. Macam mana? Saya kalau telefon isteri, hujungnya, tuan-tuan hujungnya, I love you, I love you. Cuba tuan-tuan buat. Hujungnya, nak cakap orang putih ke tak apa, tak mau cakap putih. Sayang, okey sayang, okey bye, bye sayang, okey sayang, Assalamualaikum sayang. Cuba tuan, cuba. Boleh buat. Bukan tak boleh buat. Tapi kita tak ada. Tak ada lah romantik sikit. Tak ada lah bahasa memujuk sikit. Tak ada lah bahasa halus sikit. Tak ada. Jadi tuan-tuan, tadi sebut keluarga. Ustaz, kita nak cerita keluarga. Inilah saya cerita keluarga ni.
Pagi ni tuan-tuan, tajuk saya sebenarnya cerita dosa-dosa gugurkanlah. Dosa-dosa tinggalkanlah. Dalam konteks keluarga, dosa kepada ibu dan ayah. Setengah daripada saudara ni, mak ayah masih ada lagi. Walaupun tuan umur 50, mak ada lagi. Pasal mak kita umur 90, 80. Apa servis khidmat kepada mak? Apa yang menggembirakan mak? Apa yang menyebabkan mak ingat kita? Adakah kita ingat mak? Berjumpa dengan mak, lagu mana kita berjumpa dengan mak? Salam gitu saja? Berapa orang yang dakap mak-mak? Berapa orang yang cium mak-mak? Berapa orang yang bisik kat telinga mak? Telinga pun tak berapa nak dengar dah. Orang umur 84 tahun. Mak, anak, mak, saya sayang mak, saya sayang mak. Sebut, sayang mak. Oh, dia balik semangat. Kalau suami dia sebut sayang pun pada dia tak ada berapa, dia tak yakin. Tapi kalau anak sebut, mak, saya sayang mak, mak, saya sayang mak. Dia lain, dia lain. Kalau hari-hari dapat gaji, anak-anak tuan-tuan kadang-kadang beli satu kain pelikat. Untuk saya lah, mak dia beri kain batik. Kami tak buka plastik, tuan-tuan ni. Tak buka plastik. Dulu-dulu lah. Datang saudara mara, mak saya tunjuk. Ni Hasan beli ni, ni Hasan beli ni. Tak buka plastik lagi tuan. Punya sayang, punya ikatan, punya kasih, punya mesra, punya tanda, punya kain pelikat ni tuan-tuan, kalau yang elok-elok sikit tu namanya benang 5,000. Tahu benang 5,000? Tahu? Benang 8,000 kah? Ada yang ada sampai benang 15,000. Benang 15,000 tu mahal sikit lah. Dekat-dekat RM30. Tapi kalau yang benang, setakat benang 2,000 tu, boleh dapat RM7 boleh dapat dah. RM7 tuan-tuan. Pak saya sekolahkan saya berapa ribu. Pak saya sekolahkan saya. Jual kambing. Jual kambing. Saya masuk asrama penuh tuan-tuan. Jual kambing. Abang saya yang sulung baru meninggal. Dia kata, saya nak makan Nasir. Abang ingat abang jual tanah lah untuk kau pergi. Oh. Bayang tuan. Tu. Sayang. Sekarang ni adik-beradik lantah hang lah. Anak pian tak mau pi. Tu untuk masa depan hang. Hang sendirilah duk kira lagu mana. Betul tak? Mana ada. Mak tu telefon lah, abang ada 3 orang abang. Ish, adik kau nak masuk ni. Dia nak pergi Jitera ni, masuk. Dekatan 1. Pasar rumah penuh kat Jitera. Tuan ya, perbelanjaan dalam 1,000 lebih. Abang tu bagi RM13 dia tuan-tuan. Kita cuba bayangkan. Inilah yang berlaku. Inilah yang berlaku. Mak tu tak malu-malu tuan-tuan. Telefon pula adik-beradik. Dia malu tapi dia telefon ni. Kita, hang boleh pinjam kat aku tak? Alah, kesian dia. Mak kita seumur hidup dia sampai umur 69 tahun tak pernah minta hutang, tak pernah. Tapi pasal sayang anak nak belajar ni, gagapilah. Ini dia kasih dia kepada kita. Tapi apa ganjaran, apa bayaran kita kepada kasih seorang ibu, kasih seorang ayah? Tuan-tuan dan puan yang mati sekalian ni, dah sampai masa dah. Pukul apa lah ni? Jam ni hidup ke tak hidup ke? Awak pukul 4:30 pagi ni. Ha? Arab? Oh, itu Arab. Kita cerita kita cerita apalah Taman Makmur punya waktu 7:30. 7:30 dah. Biasa sini sampai pukul apa? Kalau kira saya cancel duha tu. Kita lagi dalam 10 minit lagi, boleh tak? Boleh Ustaz? Saya ikut Ustaz je. Ustaz kata boleh, saya kata boleh lah.
Boleh kod lah. Kod yang tak sedap tu boleh, baru sedap. Boleh kod. Okey tuan-tuan, saya cerita ni tentang dosa-dosa ni dalam konteks keluarga, sebab ustaz minta saya sentuh keluarga. Dosa anak terhadap mak pak mereka. Dosa mulut. Apa lagi dosa? Dosa tangan, dosa perbuatan, dosa perkataan, dosa perbuatan, dosa amalan. Ada di antara kita tuan-tuan, mak kita meninggal. Mak saya meninggal dekat 12 tahun dah. Pak saya pun dekat 12 tahun dah meninggal. Ada orang tak pernah angkat tangan nak doa, wahai Allah, damaikan ibu dan ayahku di alam barzah. Damaikan mereka, wahai Allah. Wahai Allah, ringankan seksa kubur mereka, wahai Allah. Saudara, tuan-tuan ingat anak tuan-tuan ada doa untuk kita besok. Lagu mana daripada doa daripada tak salat? Lagu mana daripada doa? Kita tak tahu badan dia, tubuh dia bersih ke tak bersih. Kalau di Kuala Lumpur tu mandi hadas pun tak tahu tuan-tuan. Betul tuan-tuan. Saya buat sama camp 40 tahun sama camp. Yang di depan saya jumlah pelajar-pelajar yang ikut sama camp saya 1.2 juta. 1.2 juta tuan dalam masa 40 tahun. Bayang. Mandi wajib tak tahu tuan-tuan, mandi wajib. Insya-Allah. Ini cerita di Kuala Lumpur tuan-tuan. Suruh syahadah. Nama dia, budak-budak Kuala Lumpur nama Remy, R-E-M-Y, Remy. Syahadah sikit, saya nak dengar. Apa dia tu? Syahadah tu apa dia? Dia tanya kawan dia datang berdua. Syahadah tu apa dia? Dia tingkatan 4 ni tuan-tuan. Tingkatan 4, 16 tahun. Tanya pula syahadah tu apa dia? Dia tanya pula kita. Mola lagu mana? Mola. Betul tuan-tuan. Ini cerita bukan saya buat cerita ni. Ada satu ustaz, saya tak mau sebut nama. Dia ni tuan-tuan, imam masjid Jalan Duta. Masjid besar, masjid cantik tu. Kan Jalan Duta kan ada mahkamah-mahkamah semua kan. Kan ada masjid tu. Masjid wilayah kan? Masjid wilayah. Pada saya antara yang paling cantik dari segi design. Cantik masjid tu. Besar masjid. Boleh tampung dalam 20,000 orang tuan-tuan. Besar. Yang cerita kat saya ni, dia imam yang pertama sehingga dia pencen di masjid itu. Tak mau sebut nama. Apa dia kata? Dia jadi imam, dia jadi juru nikah, dan dia menganjurkan kursus pra-perkahwinan. Sini ada kan kursus pra-perkahwinan. Sebelum kahwin, wajib ikut kursus tu. Tidak, dia tak bagi sijil tu untuk kahwin tu. No. Apa dia kata? Nonton ni. Ambil anak-anak yang ikut dia punya program. Program 2 hari. Biasanya Sabtu dan Ahad. Program dibuat di satu tempat yang agak jauh daripada tempat lain. Itulah pusat latihan dia. Okey. Makanan disediakan, semua disediakan. Bila sampai waktu Zuhur tuan-tuan, daripada 120 orang yang mai tu couple-couple lah, pasal nak kahwin kan, couple-couple. Yang ikut sembahyang Zuhur tak lebih daripada 2 orang. Tuan cuba bayangkan tuan-tuan. Kalau dia tak betul cakap dengan saya tak betul lah cakap dengan tuan-tuan. Macam mana? Anak-anak ni tuan-tuan, anak-anak ini syahadah pun tak betul. Asyhadu. Mana ada asyhadu? Mana ada asyhadu? Setengah tu asyhadu Allah. Mana Allah? Pasal apa Allah? Betul tuan-tuan. Itulah anak kita. Ada tak anak itu di Taman Makmur ni? Ada. Ada tak anak itu di Kedah ni? Ada. Macam mana? Asyhadu. Mana ada asyhadu? Asyhadu alla ilaha, bukan Allah, ilallah.
Ilallah. Mana ada ilallah? Illallah. Wa ashhadu anna. Ana tak betul. Nun tu syadda. Ana tak betul. Muhammad. Bukan Muhammad. Bukan Hani. Bukan Hani. Ha. Muhammad. Muhammad. Bukan Muhammad. Ada yang dikata ustaz tu menyebut Rasulullah tu macam budak-budak kecil sebut Rasulullah. Rasulullah. La haula wala quwata illa. Nak kahwin ni, nak kahwin. Engineer ni, jawatan engineer, nak kahwin. Bayang tuan-tuan. Lagu mana dia nak mengetuai isteri dia? 2 tahun nanti boleh anak. Macam mana dia nak didik anak dia? Hak syahadatain tak lulus. Inilah yang berlaku. Tuan-tuan, kalau saya tak betul ni, tuan-tuan balik, tuan-tuan test. Bawa satu ustaz, test anak kita. Ada 2 test nak buat, 3 test. Kena buat ni tuan-tuan. Saya abang ni kena buat. Kalau tak buat, sampai bila-bila lah kita begini. Allah tak boleh terima, kubur tak boleh terima kita, tuan. Okey, apa nak test? Pertama test Fatihah. Isteri, anak-anak dan suami. Jangan malu-malu. Bawa ustaz ni, bawa imam ni. Imam, main rumah saya lah dalam setengah jam begitulah. Saya ambil imam, saya ambil. Nantilah insyaAllah dalam pukul 9 saya ambil. Bolehkah pukul 9 lah gitu? Ambil rumah, kita buat sikit, apa-apa sikit kuih ke apa, ke beli mana-mana. Siap. Duduk satu sudut. Imam, saya sebagai ketua keluarga, hari ini kita nak tasmid Fatihah saja dulu. Fatihah. Kalau tak betul, sebut tak betul tuan imam. Jangan segan-segan, sebut saja atas tu. Yang mana tak betul? Saya sebagai ketua keluarga, saya baca dulu. Saudara. Kalau dia baca Alhamdulillahirabbil alamin, tak boleh. Bukan Alhamdulillahirabbil, bukan alamin, bukan hamzah, bukan alif. Apa dia? Ain. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau ar-rah, bukan ar-rah, ar-rah. Kalau suami kita isap rokok bensin NHS 20 batang, dah 30 tahun isap rokok, dia tak sebut boleh dia tak, dha dia tak boleh sebut dha, zalim, bukan zalim, zalim. Dha dia tak boleh sebut. Wala dhalin. Dot. Bukan wala da. Bukan. Da tu pintu. Kadang-kadang orang sebut walatol dan walatol. Allah, ya Allah. Minta maaf lah tuan-tuan. Tadi kan saya kata bawa imam, guru-guru mana-manakah, guru-guru kafah kah, semak tuan-tuan. Nombor 2 yang nak disemak. Okey, ustaz, saya ketua keluarga, saya demonstrasi solat subuh 2 rakaat dan kepada takbiratul ihram sampailah beri salam, dan saya baca jahar, saya baca kuat. Allah, dengar nak usalli lagu mana? Kalau usalli tak betul, bukan sin. Usalli. Fardhu subhi tak betul. Fardhu subhi. Ada rakaatin, betul-betul tuan-tuan. Tuan-tuan tanyalah guru-guru ni. Ada rakaatin, ada rakaatun pun ada. Rakaataini adaan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Baca doa iftitah. Tak percaya tuan-tuan, balik ni test anak kita doa iftitah.
Sebagian besar tak boleh baca doa iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi, bukan kasira. Macam mana sebut? Kasih, betul ke? Kasira. Macam mana sebut dia? Kathira dia tha, bukan sin. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira wasubha wa asila, tak boleh. Wa asila. Wajahtu, tak betul. Wajjahtu wajhiya lilladhi. Kalau lillazi zai, tak betul. Dia zal. Lilladhi. Minta maaf lah tuan, ini bukan kelas tajwid ni, tapi saya terpanggil untuk ulang pasal inilah kesilapan. Dan kesilapan ini tuan-tuan, kita tak tahu pasal kita tak pernah tasmih. Kita malu nak baca. Sebab itu di rumah kita pun kita tak jadi imam. Sungguh kadang-kadang orang tu pasal kita pakai lebay, nampak dunia, tolong sikit pimpin tahlil. Umur dah 72 tahun, pimpin tahlil tak boleh. Macam mana? Umur 70 tahun, sebagai doa pun tak apa. Hai Allah, ya Allah, ya Allah. Memanglah boleh doa dalam bahasa Melayu boleh, tapi afdalnya doa yang ma'thur. Apa doa yang ma'thur? Doa yang dibaca oleh Nabi, dan kebanyakan doa itu ada dalam Al-Quran. Misal, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna, dalam Al-Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah, dalam Quran. Rabbana ighfir lana dhunubana wal ikhwana alladhina sabaquna bil iman, dalam Quran. Jadi macam mana? Baik. Tuan-tuan, saya nak mengakhirkannya. Untuk anak-anak yang mendaraka dosa ni, dosa ni. Laju, saya pergi laju je tuan-tuan. Tuan-tuan ni semuanya ada hadis, Al-Quran ada hadis. Anak-anak ini haram masuk syurga. Masya Allah. The word is haram masuk syurga. Bukan tak boleh masuk syurga, haram masuk syurga. Jangan main-main tuan-tuan. Sebab itu saya hendak anak tuan-tuan datang, dengar ni. Bukan dosa besar dengan mak. Alah, kedai tadi pagi kedai, tengah hari kedai. Yang biasa saya dengar, mak tak tahu, mak sengap macam mak tak tahu. La haula wala quwata illa. Akan kita your mother don't know. Tak boleh. Betul. Kita kalau sekali-sekali saji mak datang rumah kita, kita bagi gelas-gelas yang itu tu. Pinggan pun pinggan letak 1000 pinggan mak makan. Pinggan yang 25 tahun dulu yang gambar bunga ros tu. Adakah mak kita? Mak kita is the queen of the queen. Queen of the queen. How come you give the mother on that plate? Makan-makan pinggan begitu. Dosa. Okay. Haram masuk syurga. Tuan-tuan, dia kata tuan-tuan ni, ada 3 orang yang haram masuk syurga. Ini hadis. 1, pemabuk. Kita dak lah kot, kita dak lah. Nombor 2, derhaka kepada ibu bapa. Nombor 3, dayus. Anak perempuan kita tuan-tuan, depan kita. Lalu depan rumah kita nak naik motosikal, pakai t-shirt, pakai tudung, pakai t-shirt, pakai seluar yang paling ketat, sampai seluar paling ketat, nampak seluruhnya nampak. Pak tak kata apa pun, pak tak jelin pun. Dosa tuan-tuan, dosa. Nombor 2, sepanjang masa dimurkai Allah,
Senangkah hidup? Tuan-tuan, kalau ketua kampung murka marah kita, tak apa lagi. Penghulu marah kita, tak apa lagi. DO marah kita, tak apa lagi. Tapi Allah sepanjang masa murka kepada kita. Nak berlindung di mana ni? Where are you find the shelter? Nak berlindung. 3, tiada diterima amal ibadatnya. Tak diterima amal ibadat. Duk tunggang-tunggik lah, tunggang-tunggik sampai lekuk tempat sujud tu. Sebab kamu derhaka kepada ibu, kamu derhaka kepada ayah kamu. Yang keempat, tuan-tuan, derhaka kepada mak, derhaka kepada ayah, dosanya Nabi Muhammad tidak menerima dia sebagai umatnya. Tuan-tuan bayang, tuan-tuan, Nabi tak terima kita sebagai umat, padahal Nabi sebut ummati, ummati, ummati. Aku nak jumpa hang, aku nak jumpa hang, aku nak jumpa hang. Aku nak bagi apa? Aku nak bagi syafaat, aku nak bagi pasport, so that you can enter Jannah. Aku nak bagi pasport kan sekarang. Tapi Nabi tak terima itu sebagai umat. Mungkinlah tuan-tuan ingat ni pentat, alah Dr. Hassan abang tu lah. Tapi tuan-tuan, ini bukan sebarang habaq lah tuan-tuan. Kemudian ada yang hadis mengatakan orang yang macam ni derhaka pada mak dan ayah, terutama mak, kafir dia. Kafir. Allah. Kafir seorang anak yang mengabaikan, ini mengabaikan ibu dan ayah, kafir dia. Yang keenam, azab di dunia siapa yang derhaka kepada ibu, terutamanya ibu, azabnya tidak ditangguh di akhirat, melainkan azabnya akan dilakukan di dunia. Dia tidak akan senang hidup, tuan-tuan. Sampai ke langit dia belajar, dia takkan senang hidup. Dihimpun duit sampai dekat 15 bank ada duit dia, tapi dia tak senang hidup, tuan-tuan. Kemudian haram mencium bau syurga. Bau syurga yang harum, yang dapat tercium sejauh 1000 batu kiraan akhirat. Haram kita boleh cium bau syurga. Saudara, satu lagi yang akhir saya nak sebut, banyak ni sebenarnya, putus rezeki. Duit banyak, tapi macam mana putus rezeki? Tak boleh tidur malam, tuan-tuan. Tak lena. Duit banyak, tapi tak lena. Duit banyak, duk gaduh dengan isteri, bertengkar, bergaduh hari-hari. Itu azab yang didatangkan. Tuan-tuan dan puan-puan dan mati sekalian, ini dosa-dosa, gugurkanlah. Dosa-dosa, tinggalkanlah. Dalam konteks kita bincang pada pagi ini, dalam konteks kekeluargaan, anak-anak kita lepas ni, apa nak buat lepas ni? Saya nak bagi terus saja 5 perkara. 1, masjid dulu, surau. Mulai daripada hari ini, tuan-tuan, paksa anak kita. Saya paksa anak kita, saya paksa anak saya, tuan-tuan. 8. Saya ada 8 orang anak, 5 laki-laki, 3 perempuan. Saya paksa mereka. Yang tua-tua tu, yang paling tua 46 tahun, ada benda yang melarang perintah Allah, saya akan cakap, saya tunjuk dia. Long, come here, long. Saya boleh buat anak saya jadi. Saudara, kita ayah, kita ketua keluarga, apapun Allah tanya saya. Nombor 2, selepas surau ni, masjid, ilmu. Anak kita, mak dan ayah dia, tuan-tuan, mulai daripada hari ni, aku tidak tak guna ceramah saya ni, datang majlis ilmu. Tak ada tempat lain dalam dunia ni yang boleh bagi ilmu 3 cabang. Ilmu akidah, ilmu syariah, ilmu akhlak. Tempatnya surau Al-Hana. Itulah dia. Kena bawa, tuan-tuan, paksa dia.
Tuan-tuan, bila anak kita datang, tuan-tuan duduk kat belakang tu, dekat pintu tu. Jangan bagi dia keluar. Serius. Sebelum dia main surah ni, bagi tahu dia. Lepas ni ada satu ceramah sekitar dalam 40 minit. Nama ceramah tu Ustaz Sayuti. Pakai. Ayah dah ikut ceramah dia 7 tahun. Kau duduk situ, jangan balik dulu. Saudara, bagi tahu dia. Nombor 3, amal. Mulai daripada sekarang tuan-tuan, macam ayah saya buat kepada anak-anak dia, kepada saya, pertanyaan kepada ayah hari-hari. Saya belajar di Amerika, kalau saya telefon balik Malaysia, pak saya jawab, pak saya dia tak reti nak halo-halo. Dia tak tahu nak halo-halo. Nama saya Nasir. Sir, dah salat belum? Dah baca Quran belum? Salat Quran, salat Quran, salat Quran, salat Quran. Jadi hingga sekarang ni, saya cubalah satu hari satu juzuk, satu hari satu juzuk, satu hari satu juzuk. Bacalah tuan-tuan. Itu amal. Salat. Salat, salat, salat. Jangan tinggal salat. Nombor 4. Nombor 4 tuan-tuan, bagi tahu dia. Aku tahu kawan hang Nadim, kawan hang Isa, kawan hang Mat. Boleh tak? Hang boleh kawan dengan dia. Tapi hang kena tambah kawan-kawan. Cuba kawan-kawan dengan Kadia, kawan dengan Yusuf, kawan ni. Ini budak tahfiz, ini ustaz. Ini budak ni, pok mak dia, mak kenal dia, pakih budak ni. Kau kawan dengan dia. Nanti mak adakan majlis rumah ni, mak panggil dia apa, hang datang. Betul tuan-tuan. Kalau dia kawan dengan geng mak rempit, yang kecil-kecil tuan-tuan, tuan-tuan tu basikal lajak. Cuma sekarang Allah ilallah basikal lajak tuan-tuan. 3 hari, 4 hari yang lepas sebelum saya datang sini, ya, depan satu rumah, nama dia Damansara. Dia bukit macam tu tuan, bukit. Ada 9 budak. Darjah 3, darjah 4, darjah 5. Naik basikal lajak, tuan-tuan, dia baring, semua baring, tangan gini. Terus bukit. Basikal lajak ni tak ada break tuan-tuan. Kawan saya yang memandu kereta tu, nama Kasim. Hey! Benjerit si Kasim tu. Allah, kita seriau tengok. La haula wala quwwata illa billah. Macam mana? Kita tahu tak di Johor? Cerita basikal lajak di Johor. Mati kan? Pukul berapa? Pukul 3:02 pagi. 5 orang mati. Dirempuh oleh satu pemandu, perempuan muda Cina, rempuh dia, bawa ke mahkamah. Cina tu menang. Inilah ceritanya tuan-tuan. Saya harap tuan-tuan buatlah masjid ni, salat. Ini Facebook ni, tolong pergi Facebook ni, Hasan Muhammad Ali, atau tadi saya sebut live, L-I-V-E, huruf besar semuanya. L huruf besar, I huruf besar, V huruf besar, I huruf besar. Lepas itu A-L, sengkang Amin, A-M-I-N. Tuan-tuan nanti nampak, cuba cari, scroll tu cari. Ada satu video 12 minit, 2 Hasan, cerita azab meninggalkan solat. 2 Hasan. Yang pertama, Hasan Din Al-Hafiz, Allah yarham, Abah Hasan Din Al-Hafiz, adik Datuk Harundin. Satu lagi Hasan Ali, saya lah gabung tu, cerita tentang solat. Apa dia kata? Saya si pendek saja. Almarhum Datuk Hasan dia berkata, siapa yang tinggal satu salat, satu, tuan-tuan, puan-puan, satu salat, tinggal satu salat, haji habis. Kita nak khusus haji ni kat sini, khusus haji. Umrah habis, tuan-tuan. Zakat habis. Kebaikan kepada mak habis. Kebaikan kepada masyarakat habis. Zakat habis. Pasal tinggal satu salat. Persoalannya berapa salat kita tinggal, berapa salat anak kita tinggal. Tuan-tuan boleh tengok dalam Facebook itu. Jadi tuan-tuan, insya-Allah, tadi saya abang, ini buku yang ke-42. Ini buku yang ke-41. Ini buku
Buku ke-41 ni, saya tulis ni, 41. Ini buku yang saya dah tulis 40 buku tuan. Ini buku 41 tajuknya Khidmati Ayah Bonda Hingga Akhir Hayat. Khidmati Ayah Bonda Hingga Akhir Hayat. Saya nak anak-anak kita ni tuan-tuan semuanya jadi anak yang soleh, anak yang soleha. Waktu puan dan tuan nanti berada dalam sakratul maut, dalam nazak, anak kita yang salih-salih ulok satu hadiah untuk kita. Hadiah terakhir. Apa dia hadiahnya? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bolehkah anak yang tak solat nak hadiahkan kalimat itu? Bolehkah anak yang tak main masjid ini nak hadiahkan kalimat itu? Bolehkah anak yang derhaka kepada mak dan ayah siang malam pagi petang nak menghadiahkan kalimat itu? Inilah. Jadi saya tulis ini tuan-tuan ya. Saya tulis ini, kamu mesti menjadi anak yang saleh, anak saleh. Saya buat tuan-tuan cara yang memujuk. Perkataan-perkataan di sini saya ukiak perkataan yang memujuk. Lagu mana nak memujuk anak kita ni? InsyaAllah dengan usaha kita, daya usaha kita, khidmati ayah bonda hingga akhir hayat. Satu lagi tuan-tuan, buku ni ada di luar nanti ya? Buku ni ada di luar. Tuan-tuan dapatkan buku ni, seluruh hasilnya. Buku ni saya buat, saya tulis, saya cetak, semua buku ni. Tapi hasilnya seluruhnya saya infak kepada tabung Anjung Husnul Khatimah. Kita nak bina Anjung Husnul Khatimah di negeri Selangor, satu tempat namanya Hulu Langat, dekat Kajang. So kita nak bina tuan-tuan dengan tanah, dengan bangunan 13 juta ringgit. 13 juta ringgit. Ada masjidnya. Mana gambar dia? Tak ada. Ada. Tu nanti tuan-tuan mendapatkan bagi muslimat ni. Jadi tuan-tuan dalam kompleks itu ada masjid. Dalam kompleks itu masjid boleh memakan 1000 orang. 1000 orang tuan-tuan. Dalam kompleks itu ada masjid 1000 orang. Jadi masjid ini sudah ditaja. Ada satu orang taja buat masjid tu dalam kompleks tu. Dan ada orang menaja tentang satu bangunan-bangunan yang lain yang penting di situ. Apa gunanya tuan-tuan? Anjung Husnul Khatimah ni gunanya ialah untuk tuan-tuan, gunanya untuk mengajak kita buat persediaan nak mati bertemu Allah. Persediaannya tentang ibadah, amal ibadahnya. Datang. Untuk anak-anak tuan-tuan, insya-Allah, anak-anak yang remaja saja, yang kecil-kecil tak main. Yang remaja kita minta depa mai situ Anjung Husnul Khatimah untuk ikut program supaya anak-anak ini menjadi anak yang soleh, anak yang solehah. Untuk mengkhidmati mak ayah, khidmat mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan kita pula tuan-tuan, Anjung Husnul Khatimah untuk kita dengan buku ini kita dapat bertemu dengan Allah dalam keadaan ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah redha kepada kita, kita redha kepada Allah. Mesti. Dan perubahan itu mesti buat hari ini. Tuan-tuan, hari ini. Sari'u ila maghfiratin min rabbikum. Segeralah kamu bertaubat. Segeralah kamu mohon pengampunan. Bila nak mohon pengampunan? Hari ini. Jangan tangguh-tangguh, jangan tangguh. Pasal mati boleh datang bila-bila. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila sampai ajal anak-anak Adam ni, malaikat maut akan datang, tidak ditangguh satu saat dan tidak disegerakan walaupun satu saat. Hasan Ali akan mati, tuan akan mati, imam akan mati, ustaz akan mati, umur 66 akan mati, umur 62 akan mati, dan tuan-tuan puan-puan semua akan mati. Bersedialah untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup setakat itu tuan-tuan kita zikir 1 minit pagi ni. Namanya zikir Husnul Khatimah. Tuan-tuan kuat-kuat sikit. Yang laki-laki ni biar malaikat yang memegang arasy mendengar. Apa malaikat yang mendengar arasy mendengarnya tuan? Dia sebut Subhanallah. Ampunkan mereka wahai Allah. Ampunkan mereka wahai Allah. InsyaAllah 1 minit je. La ilaha illallah, la ilaha illallah.
الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله محمد رسول الله يا 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 الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. Tuan-tuan, kita minta kepada Allah, inilah skrip terakhir, inilah perkataan terakhir, inilah ayat terakhir yang mampu kita tuturkan, yang mampu kita sebutkan bila malaikat maut sedang mencabut nyawa kita untuk memejamkan mata kita buat selama-lamanya, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik hidayah kepada kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa radallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وادخلنا الجنة مع الإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau teruskan kami menghadirkan diri ke tempat ini, menghadirkan diri ke surau ini, menghadirkan diri dalam majlis ilmu seperti ini. Wahai Allah, bukakanlah hati anak-anak kami, anak-anak remaja kami, wahai Allah, supaya mereka mendatangi rumah Engkau ini, wahai Allah. Bukakanlah hati yang laki-laki yang perempuannya, bukakanlah hati anak laki-laki anak perempuan kami, supaya mereka mendekatkan diri kepada Engkau, kepada keagungan Engkau, kepada kehebatan Engkau, kepada kemuliaan Engkau, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, dekatkan anak-anak kami kepada Rasul-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, supaya kasih kepada Rasul-Mu, sayang cinta kepada Nabi-Mu, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau jadikan anak-anak ini anak yang saleh, anak yang saleh, yang akan membaktikan diri mereka kepada ayah bunda mereka, wahai Allah, yang menyayangi ayah bunda mereka, yang mengasihi ayah bunda mereka, yang mencintai ayah bunda mereka lebih daripada segala-galanya kecuali Allah dan Rasul-Nya, wahai Allah. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami anak yang saleh, anak yang salehah.
Jadikan anak kami anak yang saleh, anak yang salehat. Kami memerlukan anak yang saleh, anak yang saleh, wa ya Allah. Kami memerlukan anak yang saleh, anak yang saleh, wa ya Allah. Semasa hidup kami, semasa kami nanti berada dalam sakaratul maut, biarlah anak ini yang menghulurkan kata-kata la ilaha illallah Muhammad Rasulullah kepada kami. Biarlah anak ini yang mendoakan kami nanti di alam barzah, wa ya Allah. Biarlah anak ini yang mentadbirkan harta tinggalan kami, supaya mereka dapat mentadbirkannya untuk agamamu, harta-harta itu, wa ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami, wa ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kami, banyak dosa kami, wa ya Allah. Dosa kepada Engkau sebagai Khalik, dosa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dosa kepada ibu kami yang kami sayang, kasih dan cinta, dosa kepada ayah kami yang banyak berbakti, tidak mengira pagi petang siang dan malam kepada kami, wa ya Allah. Dosa kami kepada datuk nenek dan moyang kami, kepada pakcik dan makcik kami, kepada seluruh anggota keluarga kami, jiran tetangga dan sahabat andai kami, dan dosa kami kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, akhirnya matikan kami dalam Islam, matikan kami dalam iman, matikan kami dalam taqwa. Ya Allah, izinkan kami mengambil kesaksian pada hari ini, hari yang penuh dengan barakah ini, wahai Allah. Kami ingin menjadi insan-insan yang Kau sayang, insan-insan yang Kau kasih, bersama anak cucu kami untuk menjadi insan-insan tersebut, wahai Allah. Lorongkanlah jalannya, wahai Allah. Bukakanlah jalannya, wahai Allah. Lorongkanlah jalannya dan bukakanlah jalannya, wahai Allah. Kami tak nampak jalan lagi, wahai Allah. Kau bukakan jalan itu kepada kami, wahai Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Lagi sekali tuan-tuan, buku ini ada di luar di sana dan juga ada tabung-tabung, insyaallah. Siapa yang dapat tadi flyers tuan-tuan tentang Anjung Sunnah Khatimah, tuan-tuan tu ada dekat situ, ada dia punya account number, boleh pakai ATM saja. Tuan-tuan masuk dalam ATM, bagi kita, tuan-tuan WhatsApp kepada kita, nombor mana-mana tu WhatsApp, mengatakan tuan-tuan tulis nama, jadi kita bagi resip kepada tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah, dalam bentuk wakaf, dalam bentuk zakat, dalam bentuk infak, dalam bentuk sumbangan-sumbangan apapun, fidyah pun boleh, insya-Allah, untuk disumbangkan, insya-Allah. Mari kita bangunkan bersama-sama. Ini projek umat untuk seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.